Shalom, selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan baik. Mari kita terus menjaga kesehatan dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemi wabah virus corona, kita masih bisa beribadah bersama, meskipun dalam bentuk online. Puji Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang jemaat bisa perhatikan. Yang pertama, minggu depan, tanggal 4 Oktober, adalah hari Perjamuan Kudus Sedunia. Majelis Jemaat akan menyelenggarakan sakramen Perjamuan Kudus pada hari tersebut. Kiranya jemaat dapat memperhatikan dan juga mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Yang kedua, saya mengundang kita semua untuk bangkit. Mari kita mengucapkan bersama ayat hafalan kita minggu yang lalu, yang terambil dari kitab Efesus 2 ayat yang ke-10. Mari kita menghafal bersama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita membacakan bersama-sama ayat hafalan untuk minggu ini. Terambil dari kitab Matius 7 ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Mari kita renungkan nas Alkitab ini dengan menghafalkannya sepanjang minggu ini. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran dengan besar teduh sebelum kita memulai ibadah. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mari kita berdoa bagi kesiapan hati kita dan ketenangan pikiran kita di dalam mengikuti ibadah. Kita mau berkata kepada Tuhan, kuduskan kami Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau di dalam ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah mereka semua yang ikut dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah. Amin. Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut
hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah. Berkatilah ibadah kami. Amin. Jemaat GKI Kanan yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada minggu ini adalah mentalitas menyalahkan. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk menyalahkan keadaan atau menyalahkan apapun juga atas penderitaan yang kita alami. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita untuk kita berkarya bagi Tuhan. Tuhan mau kita bertanggung jawab terhadap hidup kita dan mengisinya dengan hati, dengan hal-hal baik yang Tuhan ingin kita kerjakan. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 上帝拯救了我们，他不要我们因自己所遭受的苦难而责怪别人、责怪环境、责怪任何事。然而，上帝拯救我们，他要我们为他工作，对自己的生活负责，按神的旨意充实自己的生命。如使徒保罗在以弗所书2章10节所说的，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。 Mari kita menyanyikan pujian Bagi Yesus Tuhanku, KPPK 349. 我们唱诗赞美我们的主，圣教诗歌349首。 Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku ku
serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Ayat ketiga kita naikkan pujian dengan Mandarin. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. 我们进入认罪祷告。 Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, 我们在天上的父神啊， Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, 良善爱我们的上帝， Allah yang sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. 已经为我们赎罪的神， Saat ini dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. 这个时候我们谦卑的来到主的跟前， Kami mau mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan yang kami sudah lakukan dalam kehidupan kami. 我们要承认我们以往所犯的过犯。 Ada hal-hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. 在我们生命当中，我们做了很多不讨主心意的事。 Di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang kami jalani, 在我们度过的每一个艰苦的生活， seringkali kami bersungut-sungut kepadamu Tuhan. 我们常常向神发怨言， Dengan hati dan pikiran yang tidak tertuju kepadamu, 我们的心思意念没有仰望神， kami selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. 我们常常做不讨主心意的事。 Ampunilah kami ya Tuhan, 主啊，求你赦免我们的罪， sucikanlah hati dan pikiran kami, 求你洁净我们的心思意念， supaya kami dalam menjalani hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan. 让我们在度日的时候，我们能够得到主的改变，主的更新， Sehingga hidup kami tidak lagi melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. 让我们所做的不再做不讨主喜悦的事。 Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. 谢谢主，因为我们知道你已经赦免了我们的罪。 Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. 我们祷告祈求，乃是奉赖我主耶稣宝贵的名求。 Amin. 阿门。 Cepat saudara bangkit. 请
请弟兄姐妹起立。 Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosa kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. syukur kepada Allah。主所爱的弟兄姐妹们，把你来到主跟前认罪的弟兄姐妹，请领受上帝的恩典信息。诗篇32篇第5节：我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。这是上帝的恩典信息。感谢上帝。 Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian KPPK 144, Firman Hidup. 我们还没有进入听道之前，让我们来赞美我们的神。圣教诗歌144首。 Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita untuk membimbing kita untuk mengerti akan isi hati Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. 让这首歌成为我们的力量，借着今天早上神的话引导我们明白神的心意。 Ajar firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajar firman hidup, bimbingannya tetap bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Itu Yesus 为人生命，奇妙生命之道。 罪人的新生命，奇妙生命之道。主耶稣的生命，生命早已经历，内在主道，其在主道，生命之道奇妙。 在主道，期待主道，生命之道奇妙。Firman hidup yang beri damai sentosa. Ajar firman hidup, Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah,
Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. 听到之前，我们先进入祷告。 Sungguh Tuhan, firman-Mu itu hidup. 主啊，你的话是活的话，是生命的粮。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. 求你对我们每一个人说话， Siapkan hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. 借助你的圣灵的能力，求你与我们同在， Memberikan pembaharuan hati kami setelah mendengar firman-Mu. 当我们听主的道之后，赐给我们一个新的生命。 Siapkan hati kami Tuhan. 主啊，求你预备我们的心。 Di dalam Yesus Kristus kami memohon. 我们祷告祈求，乃是奉靠主耶稣宝贵的名求。 Amin. 阿门。 Demikianlah kita akan membaca dari Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. 我们打开圣经马太福音21章23到32节。 Kita akan membaca dari Matius 21 ayat 23 sampai 32. 马太福音21章23到32节。 Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu anak orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hatinya. 这是主耶稣基督的福音，反听了并存在心里的人有福了。 Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya, haleluya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， selamat pagi. 早上好！ Jemaat, bagaimana sehat, semangat 你 hari 们 ini? 大家很健康吗？ Kita 充满精神吗？ diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. 今天我们上帝赐给我们机会，再一次能够听到主的话。 Kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita setiap hari. 我们感谢主，因为他每一天都与我们同在。 Kita setiap hari diberikan hikmat bijaksana untuk beraktivitas sudah 6 bulan di pandemi ini. 已经6个月了，上帝赐给我们有智慧，能够度我们的每一个日子。 Dalam keseharian kita, 在我们每一天的生活当中， kita diperhadapkan kepada satu viral. 我们每一天都看到很多的流传的 Baik 讯 itu 息， persoalan yang menyenangkan atau persoalan yang tidak menyenangkan. 无论是我们很喜欢听到的，或者我们不喜欢听到的。 Mungkin yang menyenangkan adalah TikTok. Orang banyak TikTok pengangguran ya di rumah, di mana dia TikTok. TikTok. 可能有很多人呢，在家里呢，都在那个玩抖音。 Tetapi sebagian besar orang menghadapi tangisan. 可是有很多人呢，在他们生活中呢，充满了哭泣眼泪。 Hadirnya pandemi membuat orang susah seluruh dunia. 这个大流行让全世界人处在一个困境当中。 Hadirnya pandemi ini membuat orang-orang, walaupun pandemi ini adalah kesalahan manusia, 全球大流行，这个是人为的错误， tetapi Tuhan mengizinkan 可是上帝却允许了这个事情发生。 ada 215 negara yang berdampak. 有215个国家确诊了， Di Amerika ada 6.500.000, 美国呢大概有600多万人确诊， di Brasil ada 4,5 juta, 巴西呢有450多万人确诊， di India 4,3. 然后呢印度有400多万的人， Indonesia negara 23 ke 23, sekitar 204 ini saya catat. 然后呢印度尼西亚是排名第23，有20多万人确诊。 Tapi hari Sabtu kemarin saya sudah melihat 232 yang sudah kena COVID. 上个礼拜六我看已经有23万多了。 Pak Jokowi mengatakan 30 juta orang mati. 总统说有能够达到大概3000多万。 30 juta orang akan mati kalau itu COVID berdampak. 如果这样下去，我们总统说将会有3000万的人遭受死亡。 215 negara orang mengatur pergerakan manusia. 然后在这215个国家里面，他们都管制了人民的一个流动。 Mereka harus bekerja di rumah. 他们必须在家里工作， Stay at home. 在家里工作，待在家里。 Dan akibatnya mereka juga bisa punya keharmonisan satu sisi. 在一个方面呢，因为在家里他们会有那个和谐的家庭， Tapi satu sisi akan menjadikan satu konflik dalam rumah tangga. 可是呢，在另外一个方面呢，会造成很多的斗争。 Jika mereka punya relasi buruk, 如果他们的关系恶化不好， mental yang saling menyalahkan, 如果他们有一个互相责怪的个心态， tidak heran pandemi ini menghadirkan perceraian dalam keluarga meningkat. 不奇怪呢，在家庭造成了很多离婚的事项。 Sebenarnya semua akan diuji, apakah mereka benar ataupun mereka itu orang salah. 其实呢，他们正在一个状况被试炼当中，他们 COVID tidak kelihatan, 那个病毒是没有看到的， tapi merusak kehidupan tatanan masyarakat. 可是已经破坏了整个人类社会的个系统生活。 Walaupun sebagian bidang seperti internet menjadi paling kaya, tambah kaya. 可能有一部分的公司呢，他们的利润越来越大， Tetapi kehidupan ini tidak bisa stop 可是我们生命呢，不能够停留在这个地方， dan harus terus berjalan.
一直不断的继续下去。 Ketika kita membaca Matius pasal 21 ini, 当我们读圣经马太福音第21章， ini juga satu gambaran kehidupan yang tidak kelihatan. 这个描写一个没有看到的一个状况， Di tengah-tengah bait suci, 在上帝的圣殿里面。 saat ini Matius sedang menggambarkan di pasal 21 adalah Yesus yang sedang masuk hadir di Bethlehem, di Yehuda, di Yerusalem. 在马太21章描写主耶稣已经进了犹太地， Secara kasat mata orang-orang yang tertindas oleh karena para pemuka agama. 有很多人因为宗教领袖呢，他们受到了欺压， Tidak pernah muncul karena mereka sangat otoriter. 因为那些人非常的很那个独裁主义，所以他们不能够出现出来。 Dan Yesus sedang mau membongkar mereka. 主耶稣要揭穿他们的面具。 Di ayat 23, Yesus diperhadapkan satu perkataan waktu dia mengajar. 当耶稣教训的时候，就是在23节， Imam kepala itu hadir mengajak tua-tua bangsa Yahudi. 祭司长和民间的长老，来也在当中。 Dan mereka berkata, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? 他问耶稣说：“你仗着什么权柄做这些事呢？ Siapakah yang memberi kuasa kepadamu, Yesus? 给你这权柄的是谁呢？” Yesus sepertinya di stop pembicaraannya kepada orang yang diajar saat itu datang ke bait Allah. 好比耶稣那个时候正在教训人的时候，他被强迫要停下来。 Mereka sebenarnya ada di dalam posisi tidak nyaman. 他们其实正在一个很不稳定、很不舒服的一个位置。 Mereka merasakan kehadiran Yesus tidak menyenangkan. 他们感受到耶稣的存在，让他们感觉到不舒服。 Karena mereka menghadapi Yesus, kalau kita membaca di pasal 21 ayat 12, 如果我们看21章12节， lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di dalam bait Allah dan mencungkir balikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. 23节就是进了上帝的殿，赶出店里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，对他们说：经上记着说，我的殿必称为祷告的殿，你们捣使它成为贼窝了。 Yesus berhadapan dengan orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. 主耶稣面对一些常常行恶的人， Yang pertama, imam-imam itu sudah tidak nyaman kehadiran Yesus. 第一，这些祭司长耶稣的存在使给他们感觉到不舒服。 Pertama, Yesus melakukan namanya menyucikan bait Allah. 第一，主耶稣所做的，他要洁净圣殿。 Dikatakan rumah doa menjadi rumah pencuri. 这里说，祷告的殿变成了贼窝。 Yesus mau mengatakan bahwa kamu adalah semua membongkar. Yesus mengatakan ini semua kejahatanmu. 主耶稣要揭穿他们全部的恶行。 Mereka ingin mendapatkan uang dari jual beli, 他们要在买卖当中取得了利益， merampas hak rakyat kecil, 他们抢夺了老百姓的权利， dan dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya sebagai imam. 他们成为祭司长，他们没有做他们应该做的， Dan mereka melakukan fungsinya yang berubah. 他们的作用呢已经变质了。 Yang kedua, Yesus melakukan satu kondisi di mana dia menyembuhkan orang sakit. 第二，主耶 Ayat 稣所 15. 做的，他医治了生病的人。 Tetapi mereka, ayat 14 dikatakan, datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dan bait
Allah itu dan mereka disembuhkan. 第14节，在店里有瞎子、瘸子，到耶稣跟前，他就治好了他们。 Yesus menyembuhkan mereka. 耶稣治好了他们。 Selama ini imam tidak pernah mendoakan mereka. 这一向来，这些祭司长从来没有为他们祷告， Fungsinya berubah. 他们的作用 Tapi 已经改 Yesus 变了。 menyembuhkan mereka. 耶稣却医治了他们。 Tetapi ahli Taurat dan orang imam-imam ini sangat jengkel dikatakan di ayat 15. 这15节告诉我们，这些祭司长呢，他们非常的生气。 Tetapi imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya. 可是 Anak-anak itu berseru di bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. 当祭司长看到主耶稣行了神迹，然后孩子们喊着说：“和散那归于大卫的子孙”，他们的心更加的恼怒。 Di dalam bahasa Inggris dikatakan indignant, 在英文有这样的解释 naik darah. 哦，就是他的血压上升了。 Jadi kemungkinan muka orang imam dan ahli Taurat ini mukanya sudah garang melihat Yesus. 可能那个时候，这个文士跟祭司长看耶稣的时候，那脸孔是那样的凶狠。 Kemudian Yesus pergi ke Betania. 然后主耶稣到了北， Di ayat 21 dia balik ke bait Allah perjalanan kedua. 然后第二次21节，他又回到上帝的殿。 Ada kesempatan dia cari pembelaan dari orang-orang yang tua-tua daripada bangsa Yahudi ini. 这一些民间的长老都要维护自己。 Jadi Yesus melakukan 3 hal di bait Allah mengajar kali ini. 主耶稣做了3件事情，这个时候他来到圣殿要教训人。 Fungsi yang seharusnya dilakukan oleh ahli Taurat. 其实这些文士应该做的， Tetapi mereka tidak melakukannya, hanya memberikan peraturan dan peraturan. 可是他们却不做，他们只是做了一大堆的规定和规则。 Hak umat Allah dirampas oleh mereka. 老百姓上帝指明的权利被他们抢夺了。 PL yang dilakukan oleh Yesus mengenal namanya Yohanes Pembaptis jalan kebenaran. 那主耶稣要把那个约翰解释约翰的施洗。 Penggenap kitab Sakaria pun tidak bisa dilihat. 撒迦利亚的就业的那个成就，他们都没有看到。 Yesus yang hadir saat itu penggenap kitab Maleaki pun tidak dilihat. 主耶稣来到他们中间，他要完成那陈前马拉基所说的，他们都没有 Penggenapan 看到。 kitab Yesaya pun tidak dilihat. 以赛亚书所说的要被耶稣成就，他们都没有看到。 Hanya dia mau lihat ketidaknyamanan karena semuanya dirampas oleh Yesus apa yang dia lakukan. 他们所感受、所看到的是，他们已经不感觉到没有舒服了他们的位置。 Yang kedua, bahwa imam itu mencari kesalahan, hadir kedua kali, bukan minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. 第二呢，这些祭司长呢，他们没有认错，没有悔改， Tetapi harus mengajak tua-tua bangsa Yahudi. 可是他们却带着民间的长老、犹太的长老， Dia merasa masalah otoritasnya tergeser. 他们感觉到他们的权利已经被夺去。 Jadi selama ini dia merasa nyaman, tidak ada orang yang menjadi sasaran tembak. Tapi Yesus ini lebih berani daripada dia. 因为他觉得主耶稣比他们还勇敢，所以他们没有一个目 Kalau mau 标。 dikatakan sederhana, Yesus kamu mencelikkan mata orang buta. 如果在这个方面，我们看到主耶稣让瞎眼的能够看到， Membersihkan bait Allah itu tugas saya. 他们耶稣洁净圣殿应该是他们应该做的。 Tetapi kamu tanpa izin saya, kamu mengobrak-abrik semuanya. 可是没有我允许之下，你做了这一切。 Kalau dikatakan tua-tua bangsa, berarti dia adalah ketua masyarakat saat itu. 这里说是民间的长老，就是社会上所尊敬的人。 Seakan-akan Yesus mau dijebak oleh imam-imam kepala yang ahli Taurat.
di 这 situ. 些文士跟祭司长呢，他们想要陷害耶稣。 Yesus diperhadapkan satu pengadilan yang kecil dari mereka. 这个时候，耶稣正在面对他们的一个审判， Untuk menyudutkan Yesus bahwa dia benar. 他们要陷害耶稣，要显明他们的义。 Walaupun Tuhan membongkar apa yang semua mereka tidak lakukan. 虽然主耶稣要拆穿他们所做的， Yesus menghadapi orang-orang yang punya mentalitas yang salah ini. 主耶稣面对了这一些心态不良的人， Dari luar sepertinya baik mengatur. 在外面看起来好像是很好，因为他们正在管理一切， Jalannya ibadah. 他们正在执行那个崇拜。 Tetapi ibadah itu pun seharusnya dilakukan dengan takut akan Tuhan. Justru mereka korupsi. 可是应该在上帝的殿崇拜，应该要有一个尊敬神 Kalau 的 kita 心，可是他们 membaca di 却没有。 dalam kitab Matius pasal 23, Yesus membongkar sekali lagi pemimpin-pemimpin ini. 我们看马太福音23章，我们看耶稣再一次的揭穿他们。 Di ayat 16, Yesus mengatakan, kamu pemimpin buta. 第16节，主耶稣告诉他们说：“你们这是一个瞎眼的领袖。” Pasal 23 ayat 27, Yesus mengatakan, kamu seperti kuburan yang dilabur putih luarnya, tetapi dalamnya busuk penuh kotoran. 第23章27节，主耶稣说：“你们好像在外面被刷的坟墓，外面看起来很漂亮，可是里面却 Mereka 充满了恶毒。” menjalankan namanya ritual agama hanya sepintas pandangan. 这一目了然，看起来好像他们是正在例行他们的宗教的一个细节。 Kalau ada salah, orang dia akan memberikan hukuman. 如果有人犯错，他们马上惩罚他们， Untuk menutupi kebusukannya. 为了遮盖他们的恶毒。 Inilah satu peristiwa namanya zaman PL, yaitu waktu Adam jatuh dalam dosa. 就是当亚当犯罪堕落在罪的情况， Di dalam Adam yang pertama dia jatuh dosa menghasilkan penghukuman. 第一个亚当，当他们犯罪的时候，就造成了有罪。 Jikalau Adam menghasilkan dosa dan hukuman, 因亚当一人犯罪，造成了众人的刑罚。 Roma 15 ayat 8, Yesus harus menghadapi orang yang seperti ini. 罗马书5章第18节这么说：主耶稣要面对这样的人， Mereka hidup di dalam tidak ada tanggung jawab. 他们的生活没有责任。 Respon Yesus terhadap orang yang seperti ini, 主耶稣对这些人的反应呢？ Tuhan tidak memberi jawaban. 主耶稣没有直接回答他们。 Yesus balik dengan satu umpan mengatakan, dari mana baptisan Yohanes? 主耶稣倒过来问他们：约翰的施洗是从哪里来的呢？ Tetapi mereka pun tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. 可是他们不能够用正确的回答， Maka Yesus tidak memberi jawaban. 所以耶稣也没有回答他们。 Dan Tuhan Yesus hanya membongkar semua kejahatan mereka. 主耶稣只是揭穿他们所做的恶行。 Jadi menghadapi orang-orang yang cari masalah, jawaban itu mungkin tidak perlu. 如果面对一些找麻烦的人呢，那么他们的答案是不用给他们的。 Makin banyak omong, makin banyak salah. 讲更多的话呢，就更多的问题出现。 Jadi Yesus hanya menguji pertanyaan balik, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari 所 mana? 以主耶稣反倒问他们说：约翰的施洗是从天上来的呢，还是从民间 Dan 来的？ mereka tidak tahu. 他们说他们不知道， Serba salah dia. 所以他们不知道如何是好。 Yang kedua, di ayat 28 Yesus mengajar mereka yang punya mentalitas menyalahkan ini. 在28节，主耶稣教导他们有关他们责怪人的一个心态。 Ada seorang yang punya 2 anak sulung dan anak bungsu.
所以主耶稣说，有一个人他有一个大儿子跟小儿子。Anak sulung itu menggambarkan imam kepala dan ahli Taurat. Anak sulung. 大儿子呢，就是描写一个就是祭司长跟文士。Dikatakan anak sulung ini disuruh pergi, tetapi bilang iya, tetapi tidak pergi. 这个大儿子呢，叫他去，他说好，可是他不去。Sedangkan anak bungsu adalah orang yang dianggap sampah oleh imam kepala dan ahli Taurat. 可是小儿子呢，把他当作是社会的垃圾。Mereka tidak mau pergi, tetapi dia menyesal dan akhirnya pergi. 他不愿意去，可是后来他懊悔了，他去了。Dan Yesus pun bertanya kepada siapa orang ini, kedua anak ini yang menurut kehendak bapaknya. 耶稣问他们这两个儿子哪一个是听从父命令的人呢？ Dan mereka bisa menjawab anak yang terakhir. 他们回答说是小儿子。 Yesus mengatakan anak yang terakhir yang kamu anggap sampah ini. 主耶稣说那个小儿子，你把他当作是一个垃圾。 Mereka akan masuk dalam kerajaan surga. 他们将先进到天国。 Karena mereka punya penyesalan dan mau pergi mengikuti perintah Bapaknya. 因为他们有一个懊悔的心，他们愿意遵行父的命令。 Tetapi kamu anak sulung tidak ada penyesalan. 可是大儿子呢，他没有懊悔的心。 Yesus memberikan peringatan kepada mereka. 主耶稣警告他们。 Kamu tidak menjalankan tugas yang seharusnya kamu lakukan. 你们没有执行你们应该做的事。 Kamu tidak bertobat. 你们没有悔改。 Justru mencari masalah yang lain, pekerjaan yang lain yang tidak seharusnya kamu lakukan. 然而，你制造新的问题，新的是你们不该做的事。 Kamu adalah orang munafik. 你们是假冒伪善的人。 Maka kamu akan memiliki bagian yaitu tidak masuk dalam kerajaan surga. 所以你的遭遇呢，就是你们不能够 Dan 进 Yesus 到天 mengatakan 国。 kamu orang-orang yang punya warisan yaitu di neraka, hidup dalam kebinasaan. 耶稣说，你们的阶级就是要进入地狱，永远的刑罚。 Hidup di dalam kehidupan yang jatuh di dalam dosa. 就是一个堕落的一个生活。 Yang kedua, 第二， Yesus mau mengatakan ketika kamu tidak ada penyesalan, tidak ada iman kepada hal yang benar, 当你没有懊悔的心，没有信心的时候， kamu sudah tetap menjalankan hidup di dalam PL. 你们还活在就业的 Kamu ada di 立法里 dalam 面， kungkungan hukum. 你是在被一个你是被一个罪的捆绑里面。 Yang hasilnya adalah penghukuman Tuhan. 最后呢，你们必要被神定罪。 Seharusnya kamu mau percaya kepada Yohanes yang memberi jalan kebenaran. 其实你要相信，约翰已经把真理的路指给你们。 Dan seharusnya kamu mengenal aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa membangkitkan orang sakit, yang lemah, yang buta. 你应该要相信我是救主，能够让瞎眼的看见， Tetapi kamu 瘸 tidak 子 mau 的行走。 melihatnya. 可是你们却不愿意去看。 Jemaat yang dikasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. 主所爱的信徒， Hidup di dalam mentalitas yang menyalahkan 我们活在一个责怪人的心态， adalah satu kehidupan yang tidak boleh kita kerjakan. 我们不该活在这样的状况。 Yesus dengan tegas, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akhirnya dihukum dan akan binasa. 耶稣说，这样的人到最后，他们必要定罪，必要灭亡。 Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3, Adam itu diusir. 如果我们看创世纪第3章，就是亚当被上帝赶出伊甸园， Dan mereka hidup di dalam pengembaraan dunia. 他们在世间过着流亡的生活， Terputus dengan Tuhan. 他们跟上帝的关系已经隔绝了。 Tapi kita bersyukur kepada Tuhan.
可是我们要感谢神， Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita 神是给我们每一个人有机会， melalui firman Tuhan hari ini 接着上帝的话， disadarkan sekali lagi 我们可以再一次 di dalam Roma 5:17 sampai 19. 罗马书第5章17到19节， Ada satu orang benar yang bisa memberikan pengampunan dosa. 有一个义人能够把赎罪的大恩赐给我们， Tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. 上帝的恩典跟亚当的犯罪呢不能够对比。 Sebab karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. 若因人的过犯，死就因这一人做了王。 Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah yang dikaruniakannya, 何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不 yang dilimpahkannya atas semua orang yang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 15. 罗马书5章第15节，这里这样说：只是过犯不如恩典。若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典，以那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？ Ayat 16, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Ayat 16. 第16节， sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi anugerah karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. 因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判的是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。 Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa atas satu orang itu, dan lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa atas karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. 第17节，若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？ Setiap kita yang telah menerima Kristus, 我们每一个人已经接受了耶稣基督的人， kesalahan apapun yang kita mungkin bisa lakukan, mungkin punya mentalitas yang namanya mentalitas menyalahkan ini. 无论我们做过任何的错，犯任何的罪，或者我们有那个责怪人的心态， Atau berbagai dosa yang lain. 或者其他的罪， Karena setiap kita punya kelemahan di dalam dosa. 因为我们每一个人都有自己的软弱。 Tetapi Yesus mau mengatakan di dalam Roma, Paulus mengajarkan bahwa anugerah yang berlimpah Tuhan akan sediakan. 可是主耶稣接着保罗告诉我们说，那些受洪恩又蒙所赐之义的人， Karena Yesus sudah mati di kayu salib. 因为主耶稣已经在十字架上为我们受死， Untuk setiap orang yang percaya kepadanya, satu orang benar menyelamatkan. 让每一个相信主的人，因为一个义人呢，众人就得救了。 Marilah kita di tengah pandemi ini, kita hidup melayani Tuhan dengan di luar dan di dalam itu sama. 让我们在这个病毒大流行、全球大流行当中，让我们好好的侍奉我们的神，里外 Jangan 都一样。 memakai trik-trik manusiawi, 我们不要用人性来， tetapi berikan ketulusan hati kepada Tuhan. 我们要有一个诚心献 Karena 给我们的主， Tuhan membongkar kita. 因为主要揭穿我们。 Kalau Tuhan melihat yang tersembunyi, 如果我们神能够看到所隐藏的一切， hidup kita harus takut akan Tuhan. 我们要有一个敬畏神的心。 Mari kita menjadi gereja, orang percaya, bukan gedung.
让我们成为一个信徒。教会并不是一个建筑， tetapi menjadi sahabat doa yang tidak kelihatan mungkin di kamar. 可是我们成为祷告的队伍，祷告的良友，虽然没有人看到的。 menjadi penyembah, memuji Tuhan walaupun mungkin ada di dalam satu online. 成为一个敬拜主、赞美主，虽然是在网上。 Jikalau kita melayani di gereja dengan online, kita menjadi berkat bagi jemaat. 如果我们在教会侍奉里，在网上的侍奉，我们成为 dan mempraktekkan dalam hidup 信徒的祝 sehari-hari. 福，在我们的生命生活当中 Stop dengan mentalitas menghakimi orang lain. 我们不要有一个论断人的形态。 Belajar Tuhan ada keadilan pada setiap orang. 我们要学习成为一个公 Tuhan 义的 akan 人。 memberikan pertobatan dengan kehidupan yang saat ini susah. 上帝会赐给我们有一个悔改的心。 Hiduplah bertanggung jawab menjalankan tugas panggilan hidup ini. 我们要过着一个负责任的心侍奉神， Karena hidup ini harus berkarya bagi Tuhan. 因为我们的生命要服侍神、为主工作的生命。 Fokuslah dengan Tuhan. 我们的焦点要放在神 Karena 的身上， Tuhan melihat yang ada di dalam, 因为神所看到的是我们的内在， yang tidak kelihatan, 是外面人没有看到的， tetapi Dia melihat. 这是神看到的。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告， Kita menenangkan hati kita kepada Tuhan. 我们安静在神的面前， Biarlah Tuhan akan membuka hati kita dan menyadarkan kita. 让神打开我们的心，让我们有一个觉悟。 Tuhan membuka tangannya untuk mengampuni kita. 神打开他慈悲的手，他要赦免我们， Apapun kesalahan kita. 无论我们犯任何的罪， Mari kita mengaku di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus. 让我们诚心来到神的面前认罪。 Tuhan datang mengasihi kita semua. 神是爱我们的。 Firman yang indah, firman hidup, firman yang memberi pengharapan kepada kita semua. 生命之道是给我们盼望的道。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, untuk mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 我们站立，让我们以历代现今和将来众信徒，以宣读使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Mari kita mengaku dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 我们用印尼文宣告，然后才用中文。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，有同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判或认死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan,
Pada tanggal 4 Oktober kita akan merayakan perjamuan kudus, yakni minggu depan. Perjamuan ini akan dilaksanakan di gedung gereja dengan diikuti oleh jemaat di rumahnya masing-masing. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Mari kita mengambil saat teduh sejenak, memeriksa hati kita untuk kita siap minggu depan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada perjamuan terakhir Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Mari kita renungkan dua pertanyaan ini. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Mari kita ambil saat berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Renungkanlah pertanyaan ini. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama?
peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu depan kita akan menghampiri meja perjamuan Tuhan. Kita akan mengikuti perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus minggu depan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka Bapak Ibu mengikuti sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, maka mulai besok majelis jemaat akan mengkoordinir pengiriman roti dan anggur ini kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang perwakilan majelis jemaat untuk maju ke depan, menerima roti dan anggur yang akan kemudian didistribusikan kepada jemaat di rumahnya masing-masing. Terimalah roti dan anggur ini, kirimkan ke jemaat-jemaat GKI Kanaan. Terimalah roti dan anggur ini, kirimkanlah ke jemaat-jemaat GKI Kanaan. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, minggu depan kami akan merayakan perjamuan kudus. Dan biarlah selama 1 minggu ke depan ini kami mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami boleh merefleksikan akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan kami boleh mengevaluasi diri kami. Dan dalam minggu ini juga Tuhan, roti dan anggur akan dikirimkan ke rumah jemaat masing-masing. Dan biarlah Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Dan juga memimpin pengiriman ke rumah-rumah jemaat. Dan pada waktunya kami bisa menikmati roti dan anggur ini di dalam perjamuan kudus Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Silakan roti dan anggur dikirimkan ke rumah jemaat masing-masing. Demikianlah persiapan perjamuan kudus kita. Tuhan memberkati. Amin. Syafaat. 我们进入代祷。 Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau begitu mengasihi dunia ini. Engkau hadir di tengah-tengah tawanan orang-orang agama yang sudah membuat peraturan-peraturan. Jikalau pada hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Tuhan mengasihi umat-Nya, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya, kami mohon Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami. Mungkin kami selama ini pernah menjadi orang yang munafik, seakan-akan baik, tetapi sebenarnya kami dilihat Tuhan tidak baik. Sehingga kadang kami dipermalukan oleh orang lain. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh makin diperbaiki oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan melalui kejadian-kejadian.
termasuk pandemi COVID-19 di 215 negara ini. Sekali lagi Engkau sedang menekan kami Tuhan untuk berubah di dalam hidup sehari-hari kami. Siapakah diri kami? Kiranya kami bisa menjadi orang-orang yang bertobat seperti pemungut cukai, orang-orang sundal, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat waktu itu, tetapi dia mengenal Tuhan akhirnya. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Kami saat ini juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk vaksin yang sudah diimplementasikan selama beberapa bulan ini ke depan. Berikan ya Tuhan vaksin ini betul-betul mujarab, sehingga Januari sudah bisa diimplementasikan jutaan orang yang akan memakainya. Kiranya Engkau bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah bangsa Indonesia yang sungguh-sungguh melaksanakan protokol kesehatan melalui vaksin yang sudah diimplementasikan. Kami percaya Tuhan Kau akan memulihkan bangsa ini. Kami percaya bangsa ini menjadi pendoa syafaat bagi negara, bangsa. Tuhan jauhkan orang-orang yang anarkis dan justru mencari kepentingan sendiri dengan korupsi melalui pandemi ini. Tuhan Engkau bekerja di tengah-tengah bangsa ini sehingga tidak terjadi krisis-krisis masyarakat kami Tuhan. Walaupun saat ini sudah ada dalam krisis, Tuhan tolonglah Tuhan tidak menjadikan penambahan COVID kembali lebih banyak lagi. Cukupkan Tuhan, saat ini sudah 232 orang. Jangan berikan penambahan lagi Tuhan. Berikan kekuatan aparat negara kami betul-betul bisa menolong masyarakat sadar, memakai protokol kesehatan, sehingga tidak terjadi seperti yang ada di luar negeri, baik Amerika, Brasil maupun India. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa ini. Tuhan berkatilah apa yang saat ini dilakukan oleh gugus tugas, oleh tim Pak Luhut, kiranya bisa bekerja dengan efektif ke daerah-daerah, khususnya penyebaran yang besar di Indonesia ini, baik di Jakarta, di Surabaya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Kalimantan. Tuhan menolong. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kehidupan jemaat kami di dalam pandemi ini, banyak kesusahan dan kesulitan, baik di gereja-gereja yang lain di seluruh Indonesia. Tuhan, berikan gereja menjadi orang-orang yang bisa melakukan kehidupan gereja yang sehat, bisa mendoakan orang lain, bisa menyalurkan berkat-Nya, bisa menjadi orang-orang yang mengayomi bukan menghakimi. Berkati bangsa negara kami dengan kehadiran orang percaya di Indonesia, yang sakit disembuhkan, yang buta matanya dicelikkan, yang menghadapi krisis-krisis diberikan berkat dan solusi oleh karena Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, pakailah donasi yang sudah ada, pengumpulan menjadi distribusi yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk doa syafaat kami tutup dengan permohonan melalui doa Bapa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita jalankan. 我们要借着奉献向神感恩。 Sebagai nats firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 奉献经文哥林多后书9章7到8节，个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为兼得乐意的人是上帝所喜爱的。 Jemaat bisa mempersembahkan persembahan melalui barcode yang sudah tersedia. 我们的奉献可以使用2维码的转账。 Karena akan diiringi dengan instrumen betapa aku bersyukur. Mari kita berdoa. 进入祷告。 Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang baik. 良善的神啊，我们把一切的感恩、荣耀献给你。 Kami sekarang mengalami kehidupan yang sulit. 目前我们面临一个很艰苦的生活， Pandemi virus corona yang terus menyebar membuat kami tidak bisa beraktivitas dan melakukan pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya. 新冠病毒大流行一直不断的在我们中间，让我们不能够好好的度日。 Saat ini kami juga mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kami membangun kehidupan kami dalam memperoleh ekonomi yang lebih baik. 这个时候，我们也面临一个危机、一个困境，要建立我们更好的经济的一个模式。 Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan ini untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu, dengan kami juga tetap menjaga kehidupan kami. 主啊，求你赐给我们力量，能够在奉献上有份。 Biarlah persembahan yang kami persembahkan ini boleh menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada 让我 Tuhan. 们的奉献真的是蒙主喜悦的一个奉献。 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 谢谢主，听我祷告，祷告奉靠主耶稣的名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， kita siap diutus oleh Tuhan masuk ke dalam dunia menjadi saksi Tuhan. Mari kita memohon agar Tuhan terus membimbing hidup kita, agar kita tetap setia, bekerja bagi Raja, dan biarlah hidup kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. 让我们预备心，让主差派进入世界，成为主荣耀的见证，来传福音。 Mari kita menaikkan pujian pengutusan KPPK 370. 让我们唱 Utus 诗 Kau. 赞美我们的主，圣教诗歌370首。 Utus
sandarkan rahmat-Ku, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandarku mengalahkan seteru, ku utus Kau berperang bagiku. Ku utus Kau lepaskan yang di belenggu, firman-Ku yang bebaskan mereka. Maut dan tak lagi mengikatnya. Ku utus Kau mencari yang sesat. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. 我才见你，软弱是我的力量，忧伤痛苦，我这平安喜乐。我有能力，应许你够有恩典，我才见你，没有看过结果。rela memikul salib sampai di tangan hadapanku. Kelak di surga dan mahkota mulia, hamba setia ku sambut Kau pulang. Pergi Bapa utusku, Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Silakan untuk bersaat teduh. 请做默祷。 Ibadah Minggu pagi hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 我们今天早上的崇拜会到此，愿主耶稣祝福我们大家，阿门。